Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati pengurusi, para pegawai dan sukarelawan Masjid An-Nahdliyin, Taman Merdeka Jaya, Batu Benda, Melaka, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan. Salam Melaka-ku maju jaya, rakyat bahagia mengkamit dunia. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini, dan seterusnya dapat saling bertatap muka membincangkan tajuk seperti yang telah disebutkan sebentar tadi, panggilan jihad, perjuangan sepanjang hayat. Sebelum itu izinkan saya berpantun anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit, tadi-tadi dah saya sampai. Hadirin hadirat sekalian, jihad adalah tuntutan agama yang sangat penting. Seperti yang disebutkan pengurusi tadi, benar. Jihad ini benda yang sangat mustahab. Sebab itulah Al-Quran menyebut perkataan jihad menggunakan pelbagai bentuk. Kalau perkataan jahada saja terdapat 42 kalimat. Kalau kita mengkaji hadis-hadis, Nabi SAW telah menempatkan jihad pada urutan yang paling utama dibandingkan dengan mana-mana ibadah besar yang lain. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar, hadis-hadis yang menunjukkan bahawa jihad merupakan amalan paling utama itu begitu banyak dalam hadis setelah disebutkan beriman kepada Allah. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. Misalnya kita melihat dalam hadis, bab jihad ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Muwatta Imam Malik, ada dalam Sunan Abu Dawud, ada dalam Bulughul Maram Ibn Hajar Al-Asqalani, dan beberapa kitab-kitab hadis yang lain. Imam Muslim cantumkan bab jihad wasiyar, iaitu jihad dan ekspedisi ketenteraan yang Nabi pernah sertai. Imam Bukhari dia khususkan satu bab memuatkan kisah-kisah peperangan yang disertai oleh Nabi, yang dinamakan tajuknya sebagai Al-Maghazi. Imam An-Nawawi sendiri susun 67 hadis keutamaan jihad dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Banyak hadis-hadisnya. Ada antara contohnya, sahabat pernah tanya Nabi, "Ya Rasul, apa amalan yang setara dengan amalan jihad? Kalau buat sama dengan jihad." Kata Nabi, "Ma ya'dilu jihad fi sabilillah." Tidak akan ada apa-apa amalan sama tahrafnya dengan jihad fi sabilillah. 3 kali sahabat tanya soalan yang sama, Nabi tetap jawab, "Ma ya'dilu jihad fi sabilillah." Takkan ada tandingannya. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyami wa imata fihi ujri alaihi amahu alladhi kana ya'mal wa ujri alaihi rizquhu wa minal fatan. Hadis Muslim. Manakah mungkin kita lawan orang jihad kerana mereka berjaga malam sepanjang tempoh operasi, seolah-olah mereka berdiri semayang tak berhenti-henti, seolah-olah pahalanya seperti puasa tak berhenti-henti. Panjanglah fadilat-fadilat orang yang berjihad. Hadis lain daripada Abu Hurairah sama juga, seorang laki-laki ja'a rajulun ila Rasulillah, datang jumpa Nabi bertanya, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." Tunjukkan saya satu amalan ya Rasulullah yang menyamai pahala jihad. Dan Nabi beri jawapan yang sama, "La ajiduhu." Saya tak jumpa lagi setakat ini. Itulah tingginya
jihad fi sabilillah. Sebab itulah para syuhada, orang-orang yang mati syahid, mereka akan bercita-cita nak mati lagi. Mana orang yang dah mati syahid ini, antara cita-citanya adalah nak mati syahid, biarlah banyak-banyak kali. Ma min nafsin tamutu laha indallahi khairun yasurruha an turja'a ila dunya illa syahid. Tak ada dah orang yang telah mati dan dia dapat nikmat di sisi Allah di alam kematian, tapi dia nak sangat kembali ke dunia untuk mati semula sebagai orang mati, melainkan orang mati syahid. Fa innahu yasurruhu ayyurja' ila dunya fa yubtala marratan ukhra mimma yara bil fadli syahadah. Dia walaupun dah mati dan dia telah dapat nikmat syurga, masih lagi dia mengintai-intai peluang, boleh tak balikkan saya ke dunia, sebab nak berjuang lagi, mati sekali lagi, sebab dia merasakan begitu nikmatnya mati syahid. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itulah tuan-tuan, para sahabat Nabi zaman dulu berjaya dikobarkan semangat mereka dengan hadis-hadis jihad ini. Sebagai contoh, dalam perang Badar ada dua beradik, nama Auf bin Haris Al-Khazraji dengan Muawaz bin Haris Al-Khazraji. Dia ni budak lagi, datang jumpa Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, apakah benda perkara yang boleh membuatkan Allah gembira sekarang ni? Ni nak perang ni. Nabi jawab, tak kala kau masuk ke medan perang, berlawan tanpa memakai baju besi. Bila dia dengar Nabi cakap begitu, dia pun terus masuk ke kawasan perang. Dia tanya kepada Abdurrahman bin Auf, ya ammi, hal ta'rif Aba Jahli? Pakcik, tumpang tanya, kenal tak mana satu Abu Jahal? Maka kata Abdurrahman bin Auf, qultu na'am. Aku jawab, ya kenal. Mahajatuka ilaihi ya ibn akhi? Apa sebab awak cari Abu Jahal ni, apa hal? Budak-budak ni menjawab, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Kami dengar cerita sini mulut kurang ajar. Kami nak sekolahkan sikit. Wallazi nafsi biyadi la in ra'aitu la yufarid sawadi saudau hatta yamutul a'jal minna. Demi Allah, kalau kami jumpa Abu Jahal, kami tidak akan berpisah mata kami memandangnya, melainkan ditakdirkan siapa antara kami mati dulu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini bukanlah budak kecil, dah dia remaja, belum umur 20, belasan, masuk ke medan perang, akhirnya dua-dua mati syahid. Sama juga dalam peperangan Uhud, ada seorang muslimat namanya Nusaybah Al-Khazrajiyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi punya kawalan rapat telah pun dipecah belahkan oleh orang-orang Quraisy, sahabat-sahabat bertempiaran, bodyguard ada yang cedera. Ketika itu datang kaum muslimat yang menjaga kawasan rawatan pergi protek Nabi. Salah seorangnya Nusaybah Al-Khazrajiyah. Dia memtahankan Nabi sehingga dia jatuh pingsan sebab pendarahan teruk, bleeding. Dan pada badan dia ada 13 luka tikaman. Ini muslimat. Bila dia sedar, soalan pertama yang dia tanya, Nabi okey ke tidak? Dia tak tanya anak dia ke suami dia, tidak. Jadi tuan-tuan, kalau remaja dan kaum wanita pun boleh sanggup berjuang, tak payah ceritalah sahabat-sahabat Nabi yang laki-laki, bagilah semangat berjihad. Cerita yang masyhur, cerita pengantin baru Hamzalah bin Abu Amir Al-Ghasir radhiyallahu anhu. Dia ni anak munafik, tapi dia sahabat Nabi yang setia. Dia baru kahwin, petang kahwin, malam tidur dengan isteri. Kat subuh sembahyang perang. Dia pergi perang, dia lupa mandi wajib. Dia pergi perang, dalam perang ditakdirkan dia mati. Ketika dia mati, Nabi nampak jenazahnya dimandikan oleh malaikat. Ini berlaku semasa perang Uhud. Hamzalah Al-Asidi radhiyallahu anhu. Tapi ialah tuan-tuan, walaupun berbuih kita membacakan hadis-hadis jihad ini, tak semua orang sanggup pergi berjihad. Tuan-tuan yang malam ni dengar berapa hadis, ada semangat nak pergi jihad, tak sanggup. Jihad ni tak semua orang sanggup. Sebab tak semua orang suka berperang. Mana ada orang suka berperang? Bukan di zaman kita saja, bahkan sejak daripada zaman Nabi SAW. Nabi pun bukan senang nak suruh orang pergi berjihad. Kerana jihad ini atau pergi berperang ini, kita akan kehilangan banyak perkara.
kehilangan nyawa tu yang paling orang tak nak, kehilangan anggota badan jadi OKU cacat, kehilangan harta, kampung kita jadi padang jarak, padang terkukur. Jadi tak ramai orang suka kepada peperangan ini. Masyhur dalam kisah perang Tabuk, ini ada satu riwayat oleh Al-Baihaqi daripada jalur Ibn Ishaq, diceritakan Nabi ni dalam banyak-banyak perang yang paling dia agak teruja nak turut serta adalah perang Tabuk. Kata sahabat Nabi ni, mana-mana perang dia relax saja, dia macam steady saja, tenang. Tapi perang Tabuk ni, sahabat kata kami nampak Nabi agak teruja nak hadir. Sebab nampak dia berlatih, dia dah mula panas badan, warm. Perang yang lain dia relax saja. Jadi sebab perang ini, lawan perang Tabuk ni lawan Eastern Roman Empire, lawan kerajaan Rom Byzantine. Kerajaan Rom ni bukan kerajaan kecil, mereka empire terbesar zaman purba klasik. Kerajaan Rom ni menguasai permukaan tanah seluas 5,900,000 km persegi. Empire terbesar zaman purba klasik. Empire Byzantine ni bermula kalau peta sekarang daripada Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel sampai Anatolia, ni semua di Turki. Seluruh kawasan utara Arab, utara Afrika, Mesir sampai Maghribi, termasuklah Baitul Maqdis, itu semua di bawah kerajaan Rom. Jadi bila Nabi nak berhadapan dengan kerajaan Rom, Nabi membuat persiapan yang agak terperinci. Perang ini berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Jadi ketika Nabi maklumkan hajatnya untuk berperang dengan kerajaan Rom, sahabat zaman itu berbelah bagi. Kebetulan pada masa itu Nabi ajak berperang musim panas, summer. Musim panas ni kita pun tahu cuacanya tak selesa, panas. Kemudian pula burung pokok semua sedang berbuah, banyak mengeluarkan hasil. Pokok-pokok kurma hampir masak di Madinah ketika itu. Maka ramai di kalangan sahabat lebih suka duduk di kebun-kebun kurma, bersantai-santai di bawah ladang kurma, macam yang kita buat sekarang lah. Asal pergi Madinah, datang iktikaf di masjid lah, iktikaf di ladang kurma, begitu banyak, pada pagi sampai ke malam, makan kepala unta, bagai-bagai. Jadi suka duduk, teduh begitu. Jadi mereka keberatan lah untuk nak turut serta dalam jihad. Ada seorang tu namanya Jad bin Qais. Ketika Nabi maklumkan nak bersiap berperang, dia datang jumpa dengan Nabi. Dia agak berat untuk hadir, sehingga Nabi tanya, apakah engkau tidak mau memukul pedangmu kepada Bani Al-Asfar? Kau tak nak pergi tumbuk ke bergaduh ke dengan orang Rom? Asfar ni kuning, mana orang kulit kuning ni? Kau tak semangat ke nak pergi lawan orang kulit kuning? Dia boleh jawab, ya Rasulullah, saya mohon izin untuk tidak hadir ya Rasul. Dan saya mohon Tuhan janganlah campakkan saya ke dalam fitnah. Nabi heran, fitnah apa nak ajak pergi perang? Kata dia, qad arafa qaumi ma rajulun ashaddu ujban bin nisa minni. Saya ni ya Rasulullah, semua orang tahu saya ni playboy ya Rasulullah, saya Romeo, girlfriend ramai ya Rasul. Wa inni akhsha an ra'aitu nisa Bani Asfar an la asbir anhunna. Saya khawatir kalau saya ternampak perempuan-perempuan mak saleh orang Rom, saya takut saya jatuh cinta ya Rasul. Saya playboy, saya tak boleh, nanti tak khusyuk perang. Bayangkan sampai alasan itu guna tak nak pergi perang, sebab takut jatuh cinta dengan orang Rom. Sebab Rom kalau pergi perang, dia bawa perempuan sekali untuk rawatan hospital dan macam-macam. Dan Nabi ketika itu, sebab nyalah orang buat alasan begitu, Nabi izinkan dia untuk tidak hadir. Tapi ditegur oleh Allah. Turun surah Taubah ayat 49, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ini orang yang minta izin kepada engkau ni wahai Muhammad, semuanya ini pembohong semua. Ingat, orang yang membohong akan sesungguhnya neraka jahanam, itulah sesuai untuk mereka. Surah Taubah ayat 49. Akhirnya dapatlah dikumpulkan 30,000 orang pejuang dan ada 10,000 ekor kuda dapat disiapkan untuk perang itu. Tetapi 80 orang masih tidak mahu menyertai perang Tabuk. Adalah macam-macam bagi alasan. Ada juga di sebahagian daripada mereka mengatakan wa qalu la tanfiru fil har,
kami tak nak pegang ya Rasul dalam cuaca panas macam ni. Kalau panas takut kena stroke haba, dehydration, bahaya, kurang air ya Rasul. Mereka begitu takut. Tetapi turun surah At-Taubah ayat 81, qul naru jahannama asyaddu harra, katakanlah wahai Muhammad, api neraka jahanam tu lebih panas daripada cuaca sekarang. Akhirnya semua surrender pergi perang juga. Artinya bukan kita senang. Orang yang boleh pergi berjihad ini the creamiest among the creamy, orang yang terpilih sahaja. Sebab itulah dalam kita membicarakan misalnya berkenaan konflik Israel-Hamas, hari ini start daripada 7 Oktober sampai malam ni 12 November, dah genap 1 bulan 5 hari konflik ini. Yang mana di Gaza kita tahu begitu banyak korban yang telah terjadi. Setakat hari ini data yang kita ada 11,078 orang sudah terkorban, 27,490 orang cedera, 2,700 orang di Gaza hilang, dan ada 1,500,000 Palestinian yang dipindahkan. Gaza tu bandarnya 2 juta je penduduk. Kalau 1,5 juta pindah, artinya padang jarak, padang terkukur lah untuk Gaza ini. Dan di pihak Israel pun banyak juga korbannya. Di pihak Israel ada 1,275 orang yang terkorban, 7,266 cedera, 239 didakwa dicolek, dan ada 200,000 orang Israel juga terpaksa dipindahkan. Melihat kepada angka-angka ini, maka muncul di kalangan kita, di kalangan netizen yang menjadi pejuang pencinta damai. Mereka kata tak baguslah perang-perang ini. Tengok bila Hamas serang 7 Oktober, hari ini Israel balas balik, banyak kematian berlaku. Orang dia pun marahlah kepada Hamas kerana berjihad dan berjuang ini. Ramai di kalangan tuan-tuan pun saya ingat ada tak setuju dengan serangan yang dilakukan oleh Hamas. Kita katakan malam ini, jihad, perang, tak ada orang yang suka sebenarnya. Tak ada orang suka. Mana ada orang suka? Dalam Quran, Allah Ta'ala sendiri menyebutkan, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan kamu berperang untuk menentang pencerobohan, padahal peperangan itu suatu perkara yang kamu benci. Allah Ta'ala pun tahu. Mana ada orang suka perang, tuan-tuan, orang tak suka perang. Pergi tumbuk orang tak suka. Ini pula perang. Menang kita jadi abu, kalah jadi arang. Tak ada orang suka perang. Tetapi Allah Ta'ala ikat ayat ini. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi ingat, barangkali benda-benda yang kau tak suka itu, benda itu bagus untuk kau. Dan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan mungkin benda-benda yang kau terlampau suka, tapi benda itu tak bagus untuk kau. Maka Tuhan dah sebutkan jelas-jelas dalam isu di Palestin, mungkin kau tak suka, tapi itu yang terbaik untuk melayan perangai-perangai orang Yahudi itu. Sebab kita kalau nak cakap dengan orang, guna bahasa yang dipahami oleh orang itu. Mungkin orang Yahudi, Israel, orang di sini, dia tak faham cakap Arab, tak faham cakap orang putih. Bahasa yang dia faham hanyalah letupan peluru dan pedilan meriam saja. Itu bahasa yang dia faham, jawapan yang dimengertikan oleh manusia yang berperangai binatang buas. Jihad dan daya juang adalah syarat untuk survival umat Islam di Palestin. Selagi orang Palestin masih ada daya juang, sanggup untuk berjuang, maka selama itulah mereka ada harapan untuk survive sebagai umat yang ada kehormatan. Unding dah tak lepas, dan hanya umat yang sanggup dan rela berjuang saja yang layak dan mampu untuk hidup sebagai bangsa yang dihormati. Kadang-kadang itu jawapan yang paling tuntas kepada orang tak kerti bahasa. Kepada tuan-tuan pencinta damai, peace no war you, okey, kita terangkan malam ini. Kita merdeka pun bukan berbalas pantun tempat merdeka ini, berlawan. Kita berperang. Tuan-tuan sekalian,
Kita merdeka kerana perlawanan. 24 Ogos tahun 1511, Portugis datang menjajah Melaka ini, dan mereka jajah kita selama 130 tahun. Setelah Kesultanan Melayu Melaka itu berdiri selama 110 tahun. Dalam tempoh 130 tahun, kalau nenek moyang kita tak berlawan, tak merdeka kita. Adakah nenek moyang kita tidur ketika dijajah oleh bangsa-bangsa Eropah ini? Tidak, mereka lawan. Tahun 1521, Sultan Ali Muhayyad Shah, Sultan Aceh pertama, bantu kita serang orang-orang Portugis di Melaka. Kalah. Tahun 1537, Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga, pun datang bantu serang Melaka. Kalah. 1547, serang lagi Melaka, kali ini dengan pasukan armada laut pakai kapal, pun gagal juga. Tahun 1564, dia datang lagi serang, kali ini dapat bantuan kerajaan Turki Utsmani. Dan zaman itu rajanya nama Sultan Sulaiman pertama, Sultan Turki Utsmaniyah yang ke-10. Tapi tak menang lawan orang putih ini. Adakah mereka tidur? Sambung lagi, Sultan Ali Riayat Shah, Sultan Aceh ke-9, serang 3 kali, 1573, 1575, 1577. Tak menang, sambung lagi, Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12, serang tahun 1615, 1638. Adakah kepada mereka kita nak ucapkan, tak payahlah gaduh-gaduh, kita damai je lah, ramai mati nanti. Kalau dia tak berjuang, belum tentu Islam ada di muka bumi negeri negara kita. 1641 Belanda masuk. Belanda jajah Melaka Johor 183 tahun. Adakah nenek moyang kita tidur menyaksikan saja orang membuat kerosakan di negeri kita? Tak. Datang orang Bugis tahun 1782 sampai 1784, membantu orang Melaka untuk berlawan dengan orang-orang Belanda ini. Terkenal dalam sejarah marhum Raja Haji Fi Sabilillah Ibni Daeng Celak marhum Teluk Ketapang, yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat, abang kepada Sultan Selangor pertama, iaitu Raja Lumu bin Daeng Celak, Sultan Salahuddin 1745. Dia datang membantu orang Melaka berlawan dengan Belanda. Dia terkorban mangkat di Kota Melaka 19 Jun 1784. Umurnya baru 57 tahun. Ketika jenazah ditemui, tangan kiri memegang badik, tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat. Kalau kita kata jangan berjihad, jangan berjuang, siapa lagi nak membantu kita? Mereka ni semua berjuang lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi, sampai kita semua dan mereka tak ada lagi. Inilah jihad. 1786 Inggeris masuk ke Pulau Pinang. Dia padamkan sejarah pembuka awal Pulau Pinang yang dah ada sejak tahun 1730. Maka dipadamkanlah daripada sejarah negara kita peranan Datuk Janatun ataupun Jenan bin Raja Labu bin Raja Gundam bin Raja Memuyang, asal daripada Gunung Sahilan, keturunan Raja Kuasa bin Raja Bakilap Alam Bertegak, gelaran Tuanku Bagaiwang Satu Raja Alam Minangkabau, bonda dia nama Putih Sengit Indo Dunia. Dibuangkan, dinaikkan nama Mat Saleh yang membuka Pulau Pinang. Ketika dia menipu kita tahun 1874, dia kuasai Melaya selepas perjanjian Pangkor. Dia jajah kita selama 117 tahun. Adakah nenek moyang kita tidur? Tak. Bangun, lawan. Memang orang tak suka, tapi kalau tak lawan, apa ceritanya? Maka bangkitlah Dul Said, Rentap, Mat Saleh, Datuk Maharaja Lela, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, Tok Tuan Besar, Tok Palu, Tok Kenali, Muhammad Syekh, Muhammad Said, dan yang paling terkenal Mat Kilau lah, sebab keluar filem dia kan, Mat Kilau. Ramai lagi selain daripada Mat Kilau. Tahun 1941, lebih tepat lagi 8 Disember 1941, Jepun pula datang. Tahun 42, Jepun kuasai penuh tanah Melayu 15 Februari. Dia jajah kita tak lama 4 tahun, tapi biadab kurang ajar. Adakah nenek moyang kita tidur? Lawan. Lawan. Kalau tak lawan, dia akan kekal buat biadab pada kita. Zaman penjajahan Jepun di negara kita ini, nenek moyang kita diwajibkan tiap siap pagi
roll call, berbaris, kena buat beberapa ritual. Antaranya wajib tunduk hormat kepada bendera Hinomaru, kena nyanyi lagu kebangsaan Kimi Gayo dengan lagu Sekere, kemudian kena tunduk hormat kepada Tenno Heka, iaitu His Majesty the Emperor of Japan, dengan cara bongkokkan badan kita ke arah Tokyo. Kurang hajar, dia boleh suruh kita tunduk kepada raja dia yang ada di Tokyo. Beribu kilometer jauh kena tunduk tiap-tiap pagi. Orang dulu mengaji agama tak tinggi, tapi akidah kuat. Mereka rasa ini langgar akidah. Sebab tunduk kepada raja Jepun berarti tunduk kepada matahari, sebab arah matahari. Dan kita orang Islam kena jaga akidah kita. Jangan sampai jadi penganut agama lain yang tunduk kepada matahari. Akhirnya bangun berjihad. Lahirlah kiai-kiai para ulama yang meniupkan semangat perjuangan. Bukan sekadar di negara kita, di seluruh Nusantara. Tengku Syekh Abdul Jalil, ni Masjid Syuhada di Cok Piling di Aceh Utara. Bangkit Kiai Haji Zainal Mustafa, pesantren Sukamanah di Singaparna. Hadratul Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari, ni pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Pengasas Nahdlatul Ulama. Bangkit Kiai Haji Hadi Kosomo, pengasas Muhammadiyah. Bangkit Haji Abdul Karim Amrullah, Tuan Haji Rasul, dan ramai lagi. Apa sebab? Jihad. Orang buat kurang ajar, takkan kau nak senyum saja, takkan kau nak menasyid di kerja, mesti mau lawan. Tahun 1945 orang putih datang balik. Dia panggil BMA, British Military Administrative, 12 September tahun 45. Dan dia jajah kita semula selama 12 tahun. Selesai daripada itu, datang pula komunis tahun 48 sampai 89. Artinya, kalau nenek moyang kita tak lawan, belum tentu kita merdeka dan berdaulat menjadi bangsa terhormat pada malam ini. Sebab itu merdeka, mim, ra, dan ya, kaf, alif, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah, itulah merdeka. Lagi tuan-tuan yang kata, tak payah lawan lah, Hamas ni buang masa lah, ajak macam bala-bala pantun dah lah, apa nak bincang-bincang lah, ngetih-ngetih. Kalau boleh bincang dan mengetih, lama dah boleh bincang dan mengetih. Kadang-kadang itu saja cara nak mengajar geng-geng ini. Sebab itulah dalam bab jihad, Nabi bagi amaran, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bi mata ala syu'batin min nifaq. Hadis Muslim. Siapa yang mati dalam keadaan tak pernah berjuang, ataupun dia tak pernah teringin pun untuk berjuang berjihad, maka dia akan mati dalam keadaan satu cabang daripada kematian orang-orang munafik. Hadis riwayat Imam Muslim. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak pergi berjihad, tak berapa nak berani. Mana kang lembu siapa nak jaga, sawit siapa nak tengok, okeylah. Tapi jangan tak ada cita-cita langsung. Ada cita-cita pun jadilah. Ini tidak, cita-cita tak ada, pergi jauh sekali, kritik pula lagi orang nak berjihad. Itu tak sesuai. Cuma malam ni jangan salah faham. Oi, ganas Islam ni saya nak berjihad je kerja, nak mukul orang je kerja ya. Jangan salah faham. Agama kita ini bukannya menang atau ditegakkan dengan mata pedang. Tak ada. Tapi kalau orang kurang ajar, takkan nak baca pantun. Orang biadab dengan kita, takkan kita nak buat baik kepada dia. Apatah lagi benda tu mencabar kehormatan kita, mencabar agama kita. Islam asasnya dia tidak ditegakkan dengan kekerasan. Islam dia masuk mana-mana negara pun, dia takkan paksa rakyat negara itu masuk Islam, tak pernah. Kalau kita tengok umat Islam pernah memerintah Sepanyol selama 800 tahun, tahun 711 Masih sampai 1492. Namun begitu sepanjang tempoh pemerintahan, orang Islam tidak pernah pun menggunakan pedang untuk memaksa Kristian di Sepanyol untuk peluk Islam. Tak pernah. Kristian masih ada di Sepanyol. Begitu juga umat Islam adalah pemimpin dan penguasa seluruh tanah Arab hampir selama 1400 tahun. Namun sampai hari ini ada 14 juta penganut Kristian Koptik di tanah Arab yang masih mengamalkan ajaran Kristian selama ratusan tahun. Kalau Islam itu ditegakkan dengan mata pedang, pasti tidak ada orang Kristian pun di tanah Arab. Dia bunuh semua. Dia boleh buat, tapi bukan cara kita. Umat Islam pernah memerintah India selama 1000 tahun.
bermula daripada zaman dinasti Mamluk tahun 1206. Kalau Islam itu agama yang kekerasan, pasti dalam tempoh 1000 tahun itu pemerintah dan raja-raja di India boleh paksa, boleh mewajibkan seluruh penduduk India menganut Islam pada masa itu. Boleh paksa, tetapi tidak berlaku. Bahkan hari ini lebih daripada 80% penduduk di India adalah non-Muslim. Mereka merintah 1000 tahun, dia boleh paksa robohkan semua kuil dan macam-macam. Boleh, tapi bukan cara kita. Bahkan negara kita, Malaysia ataupun Indonesia, ini negara yang memiliki jumlah orang Islam terbesar dan majoriti penduduknya Islam. Mari kaji sejarah. Pasukan tentera Islam mana yang datang menyerang dan menyerbu negara kita untuk menyebarkan agama Islam? Gila, tak ada. Agama kita bukan agama kekerasan. Tapi orang kalau kurang hajar, kita jawab. Baik itu Nabi sebut, masalah mu'min kamasalin nahli. Perumpamaan orang beriman ni seperti lebah. Kenapa Nabi umpamakan lebah? Lebah ni dia ada beberapa tabiat. Pertama, lebah di mana pokok dia menumpang, ranting pokok tu takkan patah. Itu sifat lebah. Walau berat macam mana pun sarang dia. Dia di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maknanya orang Islam kan ada perangai itu. Kau orang Selangor duduk di Melaka, junjung langit Melaka. Jangan buat X Selangor gitu. Kau orang Pahang, kau jangan nak X duduk di Melaka. Tentang kau orang Pahang apa pun kau nak X, tak boleh. Mana bumi dipijak, situ langit kita junjung. Bila doa untuk TYT ke doa pemimpin, kau kena doakan. Oh, saya tak nak doa, saya orang Kedah, saya ada gaji Kedah. Mana bumi dipijak, di situ langit kau junjung. Itu sifat lebah. Dia tak bawa samsing dia, tak bawa gong dia, tak bawa. Sifat kedua lebah, dia akan makan dari saripati bunga tempat lain. Dia tak pernah mengambil kesempatan memakan pokok, buah-buahan dari pokok tempat dia menumpang. Kalau duduk pada pokok rambutan, dia tak makan buah rambutan itu. Dia tetap cari hasil daripada luar. Artinya kita orang Islam kena amanah. Duduk di mana-mana pun amanah. Jangan kita kong kali kong macam-macam lagi. Yang ketiga, sifat lebah. Kalau ada orang nak mengganggu sarang dia, ke mana pun orang tu lari, insya-Allah dia kejar. Itu sifat lebah. Maka kita orang Islam pun begitu. Kita tak kacau orang, tapi kalau kau kacau agama aku, mana pun kau lari, aku cari. Aku kejar sampai dapat. Kalau lebah kejar sampai terjun sungai pun dia tunggu lagi. Dia tunggu, kita timbul, dia terus sengat kita. Perangai dia berbeza dengan imperialis barat. Orang barat, lepas itu sekarang orang heran, kenapa kuasa-kuasa barat begitu macam menyokong sangat kepada anak kesayangan mereka iaitu Israel ini untuk melakukan sewenang-wenangnya di bumi Palestin. Kenapa mereka support sangat? Kan mereka kan juara demokrasi. Mana civil right, mana human right, mana macam-macam lah right yang mereka ajar selama ini. Kenapa tak ada benda-benda itu sekarang? Jawapannya mudah, sebab mereka ni semua dulu mantan-mantan imperialis barat semua tu. Amerika, British atau Britain, ini semua imperialis. Tuan-tuan sekalian, Amerika, malam ni kita cerita pasal Amerika. Tuan-tuan pernah tak dengar di Amerika tu dia ada satu kelompok masyarakat orang asli, namanya sekarang dipanggil Red Indian. Mana pergi Red Indian sekarang? Red Indian itu adalah masyarakat asal di bumi Amerika. Tapi bumi Amerika ini dia didatangi oleh orang-orang Eropah. Ada apa ni? Lapok. Jari kita makan. Okey? Tenang. Okey. Lupa kalau cerita apa. Red Indian. Tuan-tuan sekalian, dulu di Amerika ni, dia masyarakat asli Amerika ni penghuni asal. Bukan orang putih yang sekarang kita kenal sekarang. Dulu masyarakat asli Amerika ni dia ada banyak suku kaum. Kalau kita di Malaysia, suku kaum kita ada 18 saja. Tapi kaum suku asli di Amerika ni berganda-ganda, ada 562 suku kaum. Navajo, Cherokee, Mohawk, Sioux. Itu yang boleh ingat lah. Semua dah nama kereta 4x4 dah. Sekarang dah nama-nama dia orang. Kita panggil Red Indian.
Kalau kita tengok filem-filem cowboy, dia lawan dengan Red Indian. Macam tuan-tuan yang bukan mak rempih kenal lah Red Indian, sebab dulu Apache sering macam-macam. Kita kenal kepala Apache itu Red Indian lah tu. Satu masa dulu, sebelum kedatangan Eropah ke bumi Amerika, Red Indian ni sebab dia luas sangat, 30 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Dia memang tak kenal satu sama lain. Bila datang orang daripada Eropah ini, mereka hapuskan orang-orang asli Amerika ni secara total. 53 juta indigenous people mati di Amerika antara tahun 1492 sampai 1603. Apa sebab mati? Kerana mereka ini dikerjakan oleh tentera-tentera Eropah dan juga missionary. Apakah cerita di sebaliknya? Cerita ni agak panjang untuk saya huraikan. Saya ingat kita beri laluan dulu kepada Azan Isyak yang akan berkumandang nak sebentar sekali lagi. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini. Kami mohon izin daripada para jemaah untuk kita menganjakkan sedikit pelaksanaan solat Isyak berjemaah. Pada yang memang tak nak dengar ceramah dan nak datang sembahyang, kita minta maaf lah, malam ni panjang sikit ceramahnya itu. Biasa mungkin azan kita berhenti. Sebab kalau saya ceramah pendek-pendek, datang pada jauh, baik tuan-tuan buka YouTube. Saya datang pada jauh-jauh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita berbincang tentang jihad ini. Orang putih tuan-tuan, kenapa dia beria sangat mempertahankan kezaliman yang sedang berlaku? Sebab mereka sendiri adalah bangsa penjajah daripada dulu lagi. Tadi kita sebut Amerika Syarikat. Di Amerika dulu 53 juta orang, masyarakat orang asli di Amerika mati antara tahun 1492 sampai 1603 disebabkan oleh tindakan daripada penjajah-penjajah Eropah. Mereka datang daripada England menjajah Amerika. Sebab itu kita tengok macam contoh di Amerika sekarang, kita sedia maklum mantan Presiden Amerika Donald Trump, dia anti betul dengan imigran. Dia tak suka bangsa-bangsa pendatang ini. Trump ini dia ideologi white supremacy ni. Dia rasa orang putih ni orang paling hebat dalam dunia, merasa orang putih paling superior dalam semua perkara, paling dominan berbanding semua perkara. Dia janji akan buat polisi untuk hantar balik semua imigran ni ke negara asal. Dan biar Amerika tu biar menjadi negara orang putih saja, katanya, jadi hebat macam dulu. Padahal kalau kita nak kaji sejarah, yang patut kena hantar balik, Donald Trump itu kena hantar balik. Dia bukan orang situ. Semua orang putih bukan orang situ. Kalau kita nak bandingkan dengan abad ke-15, masa mula-mula bangsa Eropah mula jajah ke Amerika, orang asal Amerika ada 10 juta orang. Sekitar abad ke-20, selepas peperangan dan juga genosid yang berlaku pada mereka, anggaran jumlah penduduk orang asli di Amerika berkurangan jadi 300,000 orang sahaja. Dan sekarang populasi mereka kurang 1% saja daripada 327 juta lebih kurang rakyat di Amerika. Dan mereka jadi minoriti pula. Macam mana Amerika buat masa itu? Sama macam anak kesayangan di Israel buat sekarang. Apa mereka buat? Mereka buat Columbian Exchange. Ini ada dalam sejarah, ataupun Columbian Interchange. Dia datang daripada Eropah, orang Eropah ni daripada England. Dia selain daripada manusia yang datang, orang Eropah juga dia bawa banyak perkara daripada negara asal ke negara baru mereka. Antara yang dia bawa tumbuh-tumbuhan, pokok daripada Eropah dia bawa ke Amerika. Dia bawa juga haiwan, pindah pergi ke Amerika. Dia bawa juga budaya, pergi ke Amerika. Dia bawa juga idea-idea baru antara Amerika dan dunia lama pada abad ke-15 dan ke-16, khususnya yang berkaitan tentang perdagangan. Termasuk juga yang mereka bawa daripada Eropah adalah penyakit. Dia bawa penyakit. Penyakit ini dibawa dan diekspor oleh orang Eropah daripada negara mereka, bawa ke Amerika Utara. Amerika Utara masa itu belum ada penyakit wabak. Tapi orang putih bawa pertama chicken pox, cacar air. Tak pernah ada sebelum itu. Dia bawa taun, kolera. Dia bawa penyakit influenza ataupun selsema. Dia bawa malaria. Dia bawa demam campak, measles. Dia bawanya scarlet fever.
demam berdarah, lidah merah, semua merah, mata merah. Dia bawa penyakit-penyakit kelamin, gonorrhea, granuloma, herpes, scabies, syphilis, vaginitis, macam-macam dia bawa. Sebelum tu orang asli tak ada penyakit itu. Disebabkan orang asli di Amerika ni dulu dia jarang sakit, bila mereka terkena wabak ini, mereka jadi sakit yang sangat teruk. Jadi wabak akhirnya menyebabkan kematian. Dan ada pula penyakit yang orang Eropah sengaja kenakan pada penduduk asli. Ada satu operasi dia panggil peristiwa The Great Dying, iaitu orang asli Amerika diberikan hadiah selimut. Selimut itu telah diletakkan beberapa jenis kuman, termasuk kuman smallpox ataupun cacar yang berpunca daripada virus variola, diberi hadiah kepada masyarakat orang asli. Penyakit itu merebak di kalangan masyarakat orang asli, akhirnya menyebabkan kematian dalam skala yang besar. Wabak yang pertama yang berjaya didokumentasikan secara rasmi tahun 1616 sampai 1619. Ini ada direkodkan, dipanggil The Great Dying. Umumnya daripada tahun 1550 sampai 1850 tidak kurang daripada 3 juta Amerindians dipanggil, orang Amerika asli, sama ada di sub-wilayah Amerika Utara, belah West Indies, ataupun dekat dengan tengah ataupun selatan Amerika, yang mati kerana cacar, smallpox. Dapat daripada mana? Dapat daripada selimut yang diletakkan kuman. Dan ini direkodkan, ini bukan cerita tapi lokam cerita ni. Dijurnalkan. Banyak jurnal menulis cerita ini. Artikel tuan-tuan cari Smallpox and the Native American, ada dalam The American Journal of Medical Sciences. Ditulis berapa begitu jahat sekali mereka bunuh penduduk asal sebab nak duduk negara itu. Jahat Amerika ini dulu. Sampai tahap tahun lepas 2022 bulan Julai, Pope Francis, Pope ketua gereja Roman Katolik, Pope yang ke-266, dia datang ke Kanada, terpaksa beri ucapan, menangis-nangis, dia minta maaf atas segala kezaliman dan penganiayaan yang dilakukan oleh gereja kepada anak-anak masyarakat orang asli semasa mereka menjajah bumi Amerika. Sepanjang tahun 1881 sampai 1996, selama 115 tahun, lebih 150,000 anak-anak orang asli dirampas daripada keluarga asal, dudukkan di sekolah-sekolah asrama. Ingatkan nak jaga elok-elok, budak-budak tu dibiarkan berlapar, ada yang dibelasah, ada yang didera secara seksual, ada yang ditanam begitu saja bila dah mati. Lokasi kubur juga dirahsiakan oleh pihak sekolah gereja itu. Akhirnya tahun lepas 2022, jumpalah satu kubur besar yang ditanam 215 mayat anak orang asli. Datang Pope Francis minta maaf bagi pihak gereja. Adakah ini benda reka? Tak, benda benar berlaku. Sebab itu Amerika dia terror benda ini, dan dia nak ajar anak kesayangannya Israel tu, kau kena buat macam abang buat dulu. Anak abang kena ikut cara abang. Itu punca disayang sangat. Sama juga kalau di Australia. Tuan-tuan ingat Australia tu negara orang putih? Mana ada? Australia bukan negara orang putih. Australia ada bangsa macam kita kulit dia. James Cook mendarat pertama kali tahun 1770 di bumi benua Australia. Dia bawanya banduan masuk tahun 1788. Dijadikan Australia penjara terbesar. Semua banduan tu, nenek moyang dia semua tu, Mat Saleh tu semua banduan dulu. Tahun 1851 mereka jumpa emas di kawasan barat Australia. Lagilah berbondong-bondong orang Eropah datang. Ketika itu Australia ada penduduk asal. Tahun 1824 sampai 1908, 10,000 masyarakat asal Australia dibunuh. Dan rekodkan cerita ini. Selain dibunuh, ada yang diculik. Lebih daripada 100,000 anak-anak aborigines antara tahun 1910 sampai 1970 diculik, dirampas daripada mak bapak, hidup dengan keluarga angkat Mat Saleh. Diwajibkan bahasa Inggeris, buang semua budaya tempatan. Jadi orang putih, kulit macam kita, cakap orang putih, lupa habis bahasa asal. Dia panggil Anglophile. Negara kita dulu hampir di-Anglophilkan oleh Mat Saleh, tapi sebab nenek moyang kita melawan. Nasib baik ada Mat Kilau tu melawan. Kita Anglophile ni hampir je. Anglophile ni adalah orang-orang yang telah di-Mat Salehkan segenap bidang. Daripada segi cara makan, cara minum. Dia memandang yang terhebat sekali Mat Saleh. Dia panggil Anglophile.
Dalam negara kita ada lagi mazhab Anglofil ni ada. Orang-orang Melayu yang muka macam kita tapi Anglofil, pemuja barat nombor 1. Kemajuan semua barat. Semua barat lah. Makan pun jaga Mak Saleh, menu tak main, makan kuih keria tak makan, makan scone, you know, makan fish and chip tak main asam pedas ni. Dia Mak Saleh, you know. Dia very the Mak Saleh. Makan macam Mak Saleh, hidup macam Mak Saleh, dalam rumah pakai slipper. Mungkin kahwin pun dengan Mak Saleh. Tak ada kahwin orang Melayu ni, geli kata dia. Bukan marah kepada anak cucu yang kahwin Mak Saleh, tidak, itu kebetulan jodoh. Dulu memang ada Anglofil ni. Lepas itu kita pun sampai sekarang ada orang yang Anglofil ni. Asal pergi London je terus belakang, nyampuk dia menengok. Macam lah London tu bagus sangat. Baru 3 hari pergi London, balik exchange lah. When I was in London, dah 3 hari duduk London, kita pun transit. When I was in London. Itu Anglofil. Di Australia ada berjaya buat, dia tukar masyarakat orang sendiri tu jadi Mak Saleh betul. Dan ada yang sampai mati tak pernah bertemu dengan keluarga kandung. Masyarakat asal di Australia dipinggirkan daripada bancian. Tahun 1788 diperkirakan populasi penduduk pribumi Australia lebih daripada 750,000 orang. Tapi pemerintah Australia baru sudi nak melibatkan Aborigines dalam semua pentadbiran negara tahun 1971. Dia lebih teruk daripada kita lagi. Pada sensus tahun 1996 tercatat penduduk pribumi di Australia tinggal 1.97% saja daripada total populasi. Mana pergi semua? Mati semua. Ini orang putih. Sebab itu dia bela sangat anak kesayangan dia tu, supaya buat benda yang sama kepada orang-orang Islam ataupun orang Arab yang ada di Palestin. Tapi nasib baiklah dalam ajaran Islam ini kita ada satu pahaman doktrin yang dipanggil jihad. Orang Islam ni yang menjadikan dia boleh kekal sustain sebab dia ada jihad. Red Indian dia tak ada jihad. Kalau dia ada jihad, dia lawan habis-habisan, tak berani Mak Saleh tu. Sama juga Aborigines di Australia, dia tak ada doktrin jihad. Kita orang Islam ada jihad. Disebabkan kita ada jihad, kita lawan habis-habisan. Doktrin jihad kita pula, kita diajar orang jihad ni kalau mati masuk surga. Jadi kita berjuang nak mati. Itu yang orang barat kalau. Macam mana aku nak lawan dengan satu kumpulan, memang dia orang semangat nak mati, bukan semangat nak menang. Kan susah lawan orang begitu. Itu dia pening kepala. Macam peperangan konvensional, dia perang sebab nak menang, nak mengurangkan kadar kematian. Kita dah memang nak mati. Itu yang dia susah. Bila bab jihad ni susah. Sebab itu kita melihat di peringkat negara kita pun dulu, di peringkat Nusantara sekalipun, ulama dan juga gerakan-gerakan Islam telah menjadi pemacu utama dalam perjuangan menentang penjajahan di bumi umat Islam. Kita lawan habis-habisan. Di Algeria dulu ada Syekh Abdul Qadir Al-Jazair. Dia meniupkan semangat orang Algeria untuk lawan penjajah. Di Libya ada Syekh Omar Mukhtar. Di Nigeria ada Syekh Osman Dan Fodio. Di Mesir ada Hasan Al-Banna. Kemudian kalau di Indonesia ada Sultan Hasanuddin dengan Imam Diponegoro. Ini perang Jawa tahun 1825. Di negara kita ada Tuan Guru Hasan bin Munas, ataupun lebih dikenal dengan nama Tok Janggut, ataupun Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbo di Terengganu. Ini semua ulama-ulama yang meniupkan semangat jihad. Dan bila sebut Palestin, masih saya teringat tahun 40-an dulu, Palestin ni negara merdeka yang hebat lah, negara berdaulat. Dia ada mufti dia. Nama muftinya Syekh Amin Al-Husaini rahimahullah. Mufti Palestin. Ketika negara kita Nusantara ini dijajah oleh kuasa-kuasa barat, Palestin masa itu belum dijajah lagi. Jadi dia sebagai negara yang tak berdaulat, mufti dia berceramah sana sini. Maka tahun 40-an terkenallah pidato mufti Syekh Amin Al-Husaini ni. Dia berceramah dalam radio di Jerman. Dia menyebut negara kita, Malaysia, tanah Melayu lah, Indonesia disebut. Dia doa panjang supaya negara kita dan Indonesia
merdeka. Dua negara ini dia sayang. Tahun 40-an dia dah doakan kita merdeka. Jadi pada ketika ini kita balaslah balik budi mufti Palestin ini. Kita doakan pula biar mereka pula mencapai kemenangan yang jitu mudah-mudahan. Kita balas balik jasa. Dia doakan kita dulu. Ingatlah tuan-tuan, jihad inilah yang menjadikan kita seperti hari ini. Tanpa jihad menentang penjajahan, kita tak akan ada apa-apa. Jadilah seperti Red Indian di Amerika ataupun Aborigines di Australia. Tuan-tuan pergi Australia, nak cari Aborigines tak ada lah. Masyarakat asli dia tak ada lah. Adalah membuat persembahan basking tepi jalan, pegang trompet besar, itu je lah. Tak ada lagi. Harus perdana mereka dipinggirkan. Sebab itu jangan dipadamkan daripada lipatan sejarah tiupan semangat jihad yang telah ditiupkan oleh para ulama di Nusantara ini. Syekh Mas'ud Al-Banjari dari Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani daripada Patani, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dari Palembang. Ini semua ulama berjihad pertahankan Kedah semasa Kedah diserang oleh Siam tahun 1832. Ulama dulu mereka tidak pernah redha dengan penjajahan daripada pihak luar. Mesti lawan. Syekh Ahmad Fatani dia sanggup berulang-alik daripada Mekah ke Istanbul demi nak melihat alam Melayu ni bebas daripada sebarang penjajahan. Sebab itu Syekh Ahmad Al-Fatani ini menjadi antara perancang utama menjadikan tanah Melayu ini bernaung di bawah Khalifah Utsmaniyah. Dia nak buat masa itu. Dia dah aturkan, dia dalam kunjungan dia ke Istanbul, Syekh Ahmad Fatani bentangkan laporan perkembangan penjajahan di alam Melayu. Masa itu yang masih dicekam oleh penjajah. Dia lapor terus kepada Sultan Turki Utsmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dia sendiri yang laporkan. Antara langkah cadangan dia adalah dia kalau boleh bebaskan tanah Melayu ni daripada cengkaman Inggeris dan Siam. Dan dia minta kepada Sultan Abdul Hamid untuk jadikan Kelantan ni dulu. Mulakan dengan Kelantan, duduk di bawah naungan Kerajaan Utsmaniyah tahun 1908. Maka Sultan Abdul Hamid pun hantar dua orang wakilnya daripada Turki pergi ke Kelantan. Tapi sampai di Kelantan disekat oleh Inggeris. Sebab masa itu Kelantan telah terpaksa duduk di bawah pentadbiran Inggeris kerana tertipu dalam penyanyian Bangkok tahun 1909. Dia penjajah Inggeris, penipu nombor satu. Dia berjaya letakkan beberapa negeri di bawah naungan dan jajahan takluknya menerusi perjanjian Inggeris-Siam tahun 1909, 9 hari bulan Julai. Dia panggil Anglo-Siamese Treaty 1909. Dalam perjanjian itu, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu diserahkan kepada British yang memerintah secara beresiden tidak langsung. Dia panggil 4 negeri ni. Kebetulan pula sekarang 4 negeri ni dipanggil SG4. Kebetulan pula State Government 4 dia berpakat 4 wedding ni jadi SG4. Semua negeri yang parti yang berlainan 4 negeri ni. Kemudian Petani, Menara, Singora dengan Jala diserahkan kepada pemerintahan Siam. Ini permainan orang putih. Maka bangkitlah ulama untuk lawan, untuk tiupkan semangat jihad. Pangeran Diponegoro terkenal dalam sejarah Indonesia melancarkan jihad kepada Belanda di tanah Jawa tahun 1825. Dia berjihad apa sebab? Kerana didokong oleh ulama, Kiai Mojo, Kiai Kasan, Kiai Ghazali dan ramai lagi. Di Banjarmasin, pelibatan para ulama, Haji Bu Yasin, Haji Mahmud, Haji Muhammad Arsyid, Haji Muhammad Khalid, Haji Muhammad Yusuf dan ramai lagi melancarkan jihad kepada Belanda tahun 1859 sampai 1863. Di Banten, Maulana Judah, Kiai Dukuh, dia pengaruhi Sultan Banten, berjihad kepada orang Hindu di Pajajaran dan juga di Palembang. Begitu juga Kiai Embun sebelum itu merangsang jihad ke atas Belanda di Banten tahun 1683. Sama juga pemberontakan golongan petani ke atas Belanda di Cilegon tahun 1888. Hasil tiupan semangat para ulama, Kiai Abdul Karim, dia memimpin tarikat Qadiriyah melakukan penentangan kepada orang-orang Belanda. Pendukung tarikat Samaniyah berjihad ke atas Belanda di Palembang tahun 1811. Perang Padri dipimpin oleh Imam Bonjol di Minangkabau. Gerakan Syekh Yusuf Tajuh Khalwati di Makassar. Gerakan Wali Songo di Tanah Jawa. Tengku Cik Tiro di Aceh. Di Kemboja pun tak terkecuali jihad pimpinan ulama Parome, Khatib Sumat,
menentang penjajahan orang Vietnam. Gerakan Raja Sulu yang juga seorang ulama, Sultan Azimuddin, lancarkan jihad pada Sepanyol tahun 1760. Maka semuanya kita dapat kerana jihad, 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 jihad. Tanpa jihad tak ada kemenangan. Jadi tuan-tuan janganlah terlampau peace, no war, yo. Janganlah begitu. Nak dapat kejayaan memang kena lawan lah. Tapi kita akan kehilangan. Pasti kehilangan nyawa, kehilangan anggota badan, kehilangan macam-macam. Itu harga yang perlu kita bayar. Biar putih tulang, jangan putih mata. Lawan tetap lawan. Cuma dalam konteks kita sekarang ni, kalau saya cakap buih-buih pun tuan-tuan tetap ada di Melaka juga. Saya pun ni tak ada nak jihad dulu. Esok saya berjalan begitu sajalah. Tak ada pun semangat begitu sajalah. Dalam konteks kita lah, negara kita sekarang ini, kita boleh juga berjihad. Sebab jihad ni kata ulama, dia tidaklah 100% bertumpu kepada peperangan dan perlawanan. Tidak. Dalam konteks jihad ni ada banyak jihad. Cuma jihad yang terbaik pastinya peperangan. Tapi ada juga beberapa jihad-jihad yang lain. Kalau dalam konteks kita di negara ini, jihad sekarang banyak diperkenalkan. Jihad membasmi kemiskinan misalnya, ataupun jihad menentang orang tengah. Ada jihad menentang orang tengah. Ni Kementerian Pertanian, Industri Asas Tani dululah, sekarang ni Jaminan Makanan. Ada jihad bisnes. Ada bisnes pun jihad sekarang. Dan ada juga jihad pertanian. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan, ada satu institut penyelidikan di negara kita nama Nahrim. Nahrim, Institut Penyelidikan Air Malaysia, agensi kerajaan. Mereka buat kajian dan anjuran. Mereka menjangkakan, ini penting ya, kita akan kena kemarau yang sangat melampau bermula tahun 2025 sampai 2035. Kemarau yang paling teruk 2025 sampai 2035. Dan di Melaka tuan-tuan dijangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang begitu teruk dalam julat 0.1% sampai 36.3%. Kalau kemarau panjang ini berlaku, Nahrim menjangkakan dia memberi kesan yang sangat besar ke atas sumber air mentah, khususnya di negeri Melaka. Para sungai akan mengalami penyusutan, mengurangkan base flow sungai. Dia akan menyebabkan paras empangan, ada penyusutan, ganggu sumber bekalan air mentah untuk roti. Dia akan berangkai-rangkai. Dan yang paling digeruni adalah dia menyejaskan pertanian. Dan impak awal yang berlaku adalah krisis bekalan beras. Kerana faktor kawalan import beras khususnya daripada negara peluang beras macam India dan juga Vietnam, semua takkan ekspor lagi dah. Sebab nak bekalan untuk rakyat dia pun tak cukup. Jadi disebabkan itu, kita akan menghadapi risiko krisis keterjaminan makanan asas seperti beras. Yang mana kita ni semuanya makan nasi semua kita ni. Dan kita sangat bergantung kepada beras sedia ada yang disediakan oleh pihak luar. Jadi saya ingat kita kena ada satu jihad untuk kita sementara nak nombor 2025 ini, iaitu kena buat persediaan. Tuan-tuan bolehlah cari benih padi sehari dua ni sebelum mahal. Tahun depan saya nak mahal. Benih padi yang senang cari, payah nak cari. Malaysia nak cari tak jumpa lah, pergi pasal tanya kalau jumpa. Tak ada. Ada juga seed pedas, jauh baru jumpa. Itu pun sekilo tahu berapa kita pun tak tahu. Tengok orang Melaka kalau tak gerti tanam padi, berhenti lah jadi orang Melaka. Malu jadi orang Melaka, kita gerti tanam padi. Orang Melaka dia ada tanam padi. Tapi tak, sawah kita tak adalah, kita tanam tepi rumah je lah, hidroponik dalam pasu bunga. Buatlah apa yang patut. Orang cerdik pandai orang pertanian sini, itulah jihad tuan-tuan sekarang. Beri idea, surau masjid, ada kawasan lapang, daripada kosong buat parking rugi je. Tanam padi lah saya ingat. Tanam padi. Mungkin tahun 2023 kita gelap saya jemaah saja lah. Tanam padi, gelap, kita tunggu 2025 esok kau tahu. Rugi lah kita tak tanam kau 2 tahun, dah boleh makan lah. Yang buat unjuran ni bukan majalah Mastika ni. Ni bukan orang tepi jalan. Nahrim, Institut Penyelidikan Air Malaysia. Dia buat jangkaan kita akan kemarau teruk 2025 sampai 2035. Kenapa kemarau teruk berlaku? Dia kalau tanya kepada Met Malaysia ataupun tanya kepada Nahrim, setiap 2 sampai 7 tahun paras air laut
yang panas, dia akan gantikan arus laut yang kebiasaannya sejuk, yang berlaku di luar pantai barat Peru. Benda ni jauh, Peru di Amerika Selatan. Fenomena lautan yang panas ini disebut El Nino. Dia ada LL juga, El Nino. Jadi pemanasan lautan ini didapati berlaku di kawasan yang lebih luas, meliputi Pasifik Tengah dan Timur. Dan benda ni ada kaitan dengan peristiwa cuaca global yang semakin pelik dan macam-macam sekarang ni. Jadi di Asia Tenggara, Indonesia termasuklah Australia, cuaca tu akan jadi lebih kering lagi. Jadi semasa El Nino ni berlaku, suhu air laut yang lebih panas di tengah dan juga di timur lautan Pasifik, di Pasifik Tengah dan Timur, dia akan memberi kesan kepada kawasan yang biasanya lembap. Jadi dalam bahasa mudahnya, perubahan cuaca global. Jadi panas luar biasa. Itu kalau tanya Malaysia lah. Kalau tanya penceramah yang garang-garang, kenapa ya kita kemarau 2025? Bala, ini bala. Ini musibah, ini bala. Ini balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas derhaka kita kepada Allah. Itu kalau tanya ustaz yang garang-garang. Kalau tanya orang kampung, apa pasal kita kemarau ni 2 tahun lagi ni? Oh, itu mambang air mengamuk. Oh, tanya. Ni mambang air tak habis-habis ni. Tanya orang seni, penyair sastrawan, tanya seniman, kenapa ke alam kita ni berubah? Mungkin alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Tidak percaya, tanyakan pada rumput yang bergoyang. Dia kata DJ adik berpasapah pula, dia katanya. Tapi bagi itu orang Islam, benda ni nak kiamat dah. Sebab antara petanda jelas kedatangan Dajjal adalah kemarau. Sebelum 3 tahun sebelum Dajjal keluar, kita akan sengsara hidup kita. Berdasarkan hadis Abu Umamah Al-Bahili, dia cerita Nabi pernah terangkan tentang Dajjal dan Nabi suruh kita berhati-hati, kata sahabat. Wa inna qabla khurujid Dajjal 3 sanawatin syidad yusibun nasa fiha jau'un syadid. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, manusia mengalami krisis kebuluran yang begitu teruk sekali. Kelaparan, bekalan tak ada, barang mahal. Ini bukan faktor apa, dia bukan faktor kerana orang ni jadi pemimpin ke apa, tak. Dia akan jadi siapa-siapa saja. Dia akan jadi kesusahan merata sekali. Ya'murullah sama'a fi sanatil ula an tahbisa sulusa matriha. Ketika itu, pada tahun pertama, langit akan menurunkan hujannya 1/3. Sulusu matriha wa ya'murul ardu an tahbisa sulusu nabatiha. Dan selepas daripada itu, bumi pula mengeluarkan hasilnya sebanyak 1/3. Hadis ni panjang. Nabi dah ceritakan benda-benda itu akan kita hadapi. Dan kita pun tak sangka kita dapat menengok pula benda itu kalau panjang umur lah sampai 2025. Baik itu tuan-tuan, perjuangan kita sekarang didiklah anak-anak kita supaya dapat menghadapi kepada zaman susah ini. Kita mungkin okey, kita pernah hadapi zaman susah. Tapi anak-anak kita yang jenis hari-hari makan McD ni payah betul nak didik dia susah ni. Saya ingat budak sekarang pun tak reti. Sebab moden dah, kita dah moden, kita tak boleh salahkan kemodenan. Tapi saya ingat kita dah mula kena ajar anak-anak ni hidup survival, hidup susah, ataupun belajar untuk hidup apa adanya. Nak kena ajar dah teknik tangkap ikan air tawar, teknik tangkap ikan laut, tangkap ketam, tangkap siput, cara tangkap burung, cara kenal haiwan liar, kena kenal pokok-pokok tumbuhan liar yang boleh dimakan. Kena ajar cara buat gula. Gula pun tak pandai buat. Dia tahu beli gula. Bila gula tak ada, dia pun marah, ngamuk-ngamuk buat demonstrasi. Buat gula tak pandai. Gula boleh buat. Orang tua dia buat sendiri je gula. Macam mana nak buat? Google lah. Kau kan pandai Google. Buatlah sendiri gula. Tak pakai modal kau buat gula sendiri. Lebih khasiat lagi, tak ada pemutih tu. Lebih sihat lagi gula orang tua. Buat garam, tak pandai lah budak kita buat garam. Buat minyak masak pun tak pandai. Teknik nak buat ikan masin, ikan salai. Sini salai banyak, orang lebih akan nampak salai banyak. Tengok cara orang buat, nak belajar. Cara buat udang kering, pekasam. Ini semua untuk stok. Kena ajar anak cucu kita. Kenali buah-buah yang boleh dimakan. Belajar teknik masak dalam darurat. Cara nak buat periuk pertanah liat. Cara nak buat arang. Kalau ada di sini veteran-veteran komando Kaskar yang pandai ilmu ikhtiar hidup, curahkanlah ilmu tuan-tuan pada generasi baru ini. Supaya kalau jadi apa-apa musibah, dia orang tak adalah mati berdiri.
Budak kita ni, saya tak risau dia tak boleh makan. Saya risau dia tak ada wifi. Dia risau macam mana. Budak-budak kita tak ada wifi tu menggelitik ni. Dia kata, Cocomelon. Cocomelon. Letih main Cocomelon. Beras tak ada nak Cocomelon mana. Susah gitu. Buat yang terakhir. Dalam konteks kita, zaman sekarang di negara ini, apa yang boleh kita sama-sama lakukan jihad adalah mencurahkan segala kepakaran ilmu yang kita ada untuk membantu generasi kita akan datang menghadapi kesusahan hidup yang sebenarnya bukan direka-reka, bukan hipotesis. Benda tu dalam proses nak berlaku sekarang. Kemudian bagi kita yang ada kemampuan rezeki, bantulah kepada orang yang memerlukan. Itu juga jihad. Antara golongan yang kita boleh bantu adalah ibu tunggal dan anak-anak yatim. Itu Nabi sebut tu pahalanya sama jihad. Kata Abu Hurairah, Nabi sebut as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa ahsibahu qal wa kal qa'im alladhi la yafturu wa kal sha'im alladhi la yuftiru. Hadis Bukhari Muslim. Siapa-siapa as-sa'i 'alal armalah ni ibu tunggal, wal yatim wal miskin, orang miskin. Siapa yang jaga ibu tunggal dan orang miskin, berikan bantuan pada mereka, jaga kebajikan mereka, maka mereka samalah seperti orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Kata Nabi, kadang ada rezeki lebih, bantu kepada orang miskin, orang yang memerlukan, khususnya ibu-ibu tunggal. Kemudian apa lagi perkara yang kita boleh buat untuk dapat pahala jihad juga? Ikhtiarlah untuk pergi ke Mekah buat haji ataupun umrah. Jihadul kabir was-saghir wal-dha'if wal-mar'ati al-hajj wal-umrah. Nabi sebut jihad untuk orang warga emas, untuk budak-budak kecil, untuk orang yang lemah, ataupun orang OKU, ataupun kaum wanita. Jihad mereka bukan perang, tapi jihad mereka adalah haji dan umrah. Ini hadis riwayat An-Nasa'i. Baik itu Aisyah pernah tanya Nabi, "Ya Rasul, ala nisa jihad? Orang puan ada tak jihad?" Kata Nabi, "Na'am, jihadun la qital fi." Jihad wanita itu adalah bukan peperangan. Apakah dia? Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Ini hadis Bukhari. Jadi puan-puan pergi umrah dengan izin lah. Kalau belum haji, simpan duit pergi haji. Itulah jihad puan-puan. Yang ketiga, teruskan menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu juga adalah jihad. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa keluar dari rumah pergi belajar satu agama, satu ilmu, tak kira apa ilmu yang baik, sepanjang pemergian sampai dia balik, sama seperti dia pergi jihad fi sabilillah. Dia hadir kuliah, hadir sekolah, hadir setelah pengajian, macam-macam, dia akan dapat jihad fi sabilillah. Sebab itu saya suka orang datang bersemuka dengar ceramah ini berbanding orang menengok pakai YouTube, pakai online, pakai live macam ni. Kurang bagus, sebab dia akan menjadikan kita payah nak berjihad. Orang lain elok datang, dia nak menengok ceramah, mana boleh. Orang lain pun ada hal juga. Saya sibuk tak? Dah orang lain ni tak sibuk. Mana orang lain ni di jihad, dia pun sibuk. Malam cuti, esok ada nak makan tom yum ke apa, kata abang nak pergi dengar ceramah sekejap. Jihad lah tu. Dia menera kat dapur menengok ceramah. Lepas tu terus nak masuk surga, tak boleh gitu. Orang lain ni jihad lagi tu. Bukan kata tak boleh tengok ceramah online. Jihadnya kurang berbanding yang datang. Cari parking lagi. Saya parking sebelah longkang tadi tuan tadi. Langkau pagar, saya baiklah mujahidin. Tak apa. Dah pakai serban mujahidin, takkan tak boleh langkau longkang. Oh, malu pun. Tapi ni last, nyawa muda. Apa pula, ada pula amalan kata Nabi, pahalanya melebihi jihad fi sabilillah. Apa dia amalan dia? Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'altu Nabi, ya Rasul, ayu amalil habbu ilallah. Apakah amalan yang paling disayangi oleh Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Nombor satu, kau jaga sembahyang awal waktu. Sahabat tanya, summa ayu, apa lagi ya Rasul? Summa birrul walidain. Yang kedua, kau jaga mak bapak kau. Summa ayu, apa lagi ya Rasul? Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Nombor satu, kata Nabi, Tuhan paling sayang kalau kau jaga sembahyang di awal waktu. Yang kedua, kau jaga mak bapak kau. Yang ketiga, barulah kau jihad fi sabilillah. Ini hadis dalam Sahih Bukhari, kitab jihad. Dan hadis itu juga dalam Sahih Bukhari juga, kitab Mawaqitus Shalah. Dalam hadis yang lain, kata Abdullah bin Umar, ja'a rajulun ila Nabi yasta'zinu fil jihad.
seorang sahabat datang jumpa Nabi Rasul, saya nak minta izin pergi jihad. Apa respon Nabi? Ahayyul walidaka? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Dia tanya, kau ada mak bapak lagi? Orang tua kau masih hidup? Masih hidup ya Rasul. Kalau begitu, jihad kau adalah kau jaga mak bapak kau. Sementara di umur itu, kau jaga dia elok-elok. Ini ramai ulama' yang meriwayatkan hadis ini. Ada yang sebut Nabi sambung, irji' fasta'zin huma. Boleh jihad, tapi kau balik, tanya dulu pada mak bapak kau, boleh tak kau pergi jihad? Kalau dia kata boleh, fa'in azina laka wa illa fabirrahuma. Kalau mak bapak kau kata, pergilah jihad, baru kau pergi. Tapi kalau kata, mak ni dah tua, kau jagalah mak. Kau jagalah mak kau. Maka, amalan yang paling hebat sekali adalah menjaga ibu bapa sementara mereka masih hidup. Jihad juga, mak bapak tu nombor satu. Mak bapak kita, sementara mereka hidup. Banyak dah diceritakan, tapi saya kisahkan dari itulah. Sembang-sembang pada malam ini berkenaan tajuk jihad. Apa yang boleh kita simpulkan adalah tanpa jihad dan perjuangan, kita tak akan dapat mencapai sebuah kemenangan. Maka kita biarkanlah saudara-saudara kita di Palestin sedang berjihad dan berjuang untuk mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapat. Dah begitu lama sepatutnya mereka dapat. Kita di sini sama-sama mendoakan mereka diberikan kejayaan yang gilang gemilang dalam perjuangan mereka ini. Justru itu sebelum kita tutup ceramah, marilah kita tadahkan tangan berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kita yang sedang berjuang di bumi Palestin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainahum wansur ala aduwika wa aduwwihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, satukanlah hati-hati mereka, damaikanlah antara mereka khususnya di kalangan negara Arab dan negara-negara Islam. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengalahkan musuh-musuhmu dan musuh kami. Allahumma al'an kafrata ahli kitab alladhi yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'uk. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'sakal ladzi la yuraddu 'anil qawmil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inu. Ya Allah, timpakanlah laknatmu kepada orang kafir ahli kitab yang telah mendustakan nabi-nabimu dan berperang dengan wali-walimu. Ya Allah, gagapkanlah ucapan mereka, pecah belahkanlah kekuatan mereka, timpakanlah seksamu yang tidak mungkin mampu dicegah oleh mereka dengan berkat nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, kami mohon pertolongan daripadamu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma qawi azaimahum. Allahumma sabbirhum ala musibatihim. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestin. Ya Allah, tabahkanlah hati mereka. Ya Allah, kuatkanlah keazaman mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam menghadapi musibah. Allahumma anji ikhwanana al-muslimin al-mustada'afina fi Palestin. Allahumma ultuf bihim warhamhum wa akhrijhim min ad-dhiqi wal hisar. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami orang Islam yang lemah di Palestin. Ya Allah, sayangilah mereka, kasihanlah pada mereka. Ya Allah, keluarkanlah mereka daripada kepungan dan keadaan sempit di Gaza pada saat ini. Allahumma ashfi minhumul marda wal jarha. Allahumma kun lahum wa la takun alaihim, fa innahu la hawla lahum wa la quwwata illa bika. Ya Allah, sembuhkanlah yang luka dari kalangan mereka. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit dari kalangan mereka. Ya Allah, tetaplah bersama mereka. Ya Allah, jauhlah musuh-musuh mereka, kerana mereka tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Ya Allah, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.